Maggi. Maggi? Ni Maggi dapat masak sedap di Maggi dari mana Malaysia, Maggi? Milo. Milo. Siapa ingat lagi Lori Milo? Dari mana masa zaman Milo? sekolah? Coki-coki. Nah, coki-coki. のそばで生きると決めたその日から Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Dan kembali lagi bersama aku Rizky tentunya. Kali ini kita mau ngelanjutin requestan dari teman-teman semua. Ternyata ini ada video baru dari channelnya Faktau ya, Faktau Channel. Nah, ini ada 10 merek dagang yang terkenal. Ini dikiranya berasal dari Malaysia. Padahal ternyata bukan dari Malaysia. Kira-kira apa aja sih? Pasti kita kayak mikirnya, ini nih merek dari Malaysia nih. Ternyata bukan gitu ya. Ini Faktau sudah membuat videonya. Langsung aja kita nonton videonya. Ini informasi nih ya. Informasi yang tadinya nggak tahu tuh jadi tahu gitu. Langsung aja kita nonton videonya ya. Kira-kira kalau bukan dari Malaysia, dari negara mana nih? Langsung kita nonton videonya. Terima kasih kepada mereka yang berikan cadangan untuk video kali ini. Tuh. Pada mereka yang lain yang nak berikan cadangan, sangatlah dialu-alukan. Oke. Komen saja dekat bawah. Brand luar Masa negara, Faktau tengah tapi dikira scroll dari list Malaysia gitu cadangan ya. dari korang, Faktau ternampak satu cadangan yang membuatkan Faktau teringat satu cerita yang dikongsi oleh ayah Faktau. Papa ingat lagi, masa dekat Mekah kan, ada sehari tu Papa pening kepala. Papa pun pergilah kedai farmasi dekat sana nak beli Panadol. Oh, lepas tu apa bah? Papa pun duk tanyalah, ada jual Panadol tak kat sini? Lepas tu pekerja dekat situ cakap, tak ada jual. Ish, takkanlah diorang tak dijual ubat pening kepala. Itulah pasal Papa pun duk bagi tahulah ubat untuk pening kepala. Lepas tu diorang pun gelak. Kenapa diorang gelak? Rupa-rupanya dekat sana diorang panggil aspirin atau painkiller, bukan Panadol. Papa gelak, diorang pun gelak. Hebat kan jenama Panadol? Sampai ramai orang ingat Panadol tu nama ubat, sedangkan itu cumalah jenama. Dan yang lebih gempaknya, ada yang beranggapan Panadol itu sendiri produk keluaran tempatan. Jadi dalam video kali ini, jom kita bongkar jenama apa lagi yang kita ingat merupakan produk keluaran Malaysia. 10 jenama yang ramai sangka dari Malaysia tapi sebenarnya bukan. Okey. Sebelum tu, jangan lupa subscribe Faktau tau. Dan jangan lupa tekan loceng. 10. Mi sedap. Mi sedap mempunyai pelbagai jenis perisa. Tapi yang paling popular antara semua perisa-perisa ini mestilah mi sedap goreng. Jenama yang boleh dikatakan wajib ada di rumah ini sangat terkenal di Malaysia dan boleh didapati di hampir setiap kedai. Oh, terkenal Sehingga ya di ramai Malaysia ya, mi tersalah sedap sangka ya. yang jenama ini merupakan produk dari Malaysia. Mi sedap sebenarnya dihasilkan oleh Wings Food, iaitu sebuah syarikat yang terletak di Surabaya, Indonesia. Yeah. Syarikat ini telah didirikan oleh dua orang usahawan, iaitu Harjo Sutanto dan Yohanes Ferdinand Katuari, yang bermula dengan menjual sabun yang dihasilkannya sendiri dari Wings. rumah ke rumah. Yeah. Siapa sangka dari menjual sabun, kini syarikatnya telah menghasilkan banyak produk-produk yang terkenal, dan mi sedap merupakan antara salah satu satunya. produknya yang amat dikenali ramai di pasaran antarabangsa, antaranya di Malaysia dan Nigeria. Mi sedap terkenal di Malaysia ternyata. 9. Maggi. Maggi? Ni Maggi dapat masak sedap di Maggi dari mana Malaysia, Maggi? asal kurang makan mi segera je, mesti orang akan tanya, makan Maggi ke tu? Kisahlah, kurang makan mi jenama mi sedap ke? Samyang yang dari Korea tu ke? Atau jenama lain? Semuanya dipanggil Maggi. Maggi tu Begitu merek. hebatnya jenama ini di minda rakyat Malaysia. Ya. Walaupun makanan yang terkenal di kalangan pelajar asrama ini sangat popular di Malaysia, tapi Maggi Maggi bukan produk Malaysia tau. Masa? Sebenarnya Maggi merupakan produk dari Switzerland Oh. yang diasaskan oleh Julius Maggi setelah mengambil alih kilang bapanya pada tahun 1884. Idea ini tercetus apabila Julius menyedari ramai pekerja wanita di kilangnya tidak sempat untuk menyediakan makanan untuk keluarga mereka akibat kekurangan masa. Setelah mendapatkan nasihat dan pandangan daripada doktor berkenaan zat makanan yang mencukupi, maka beliau telah mendapat idea
untuk menghasilkan mi segera yang cepat dimasak dan mengenyangkan. Sajen seimbang, tanda sayang. Itulah Maggi. Maggi enak banget. 8. Oke. Ayam brand. Ayam brand. Bila korang dengar jenama ayam brand, mesti korang ingat ini produk Malaysia kan? Ayam Padahal? tuna, kelazatan sepanjang masa. Yelah, dah nama pun ayam. Sebenarnya ayam brand telah diasaskan oleh Alfred Kluwer, iaitu seorang lelaki yang berasal daripada Perancis. Beliau telah mengasaskan produk ini di Singapura pada tahun 1892 yang pada ketika itu masih lagi sebahagian daripada Malaysia di bawah pemerintahan British. Pada awalnya, produk ini lebih memfokuskan untuk membekalkan makanan Kayak sarden kepada kaki gitu. tangan pihak British. Iya, Kerana pada iya. waktu itu, makanan di dalam tin dianggap mewah dan mahal dan tidak ramai yang mampu membelinya. Kalau korang nak tahu, jenama ayam brand ini sebenarnya telah diberi oleh peniaga dan penduduk tempatan kerana pada waktu itu mereka memanggil ikan salmon atau sardin dalam tin sebagai ayam brand. Ayam Sebaik brand. santan segar, santan ayam brand. Oh, ayam brand. Oke, terus? 7. Heeh. Milo. Milo. Siapa ingat lagi lori Milo Dari mana masa Milo? zaman sekolah? Berebut-rebut masa tu Air hanya untuk Milo. mendapatkan secawan air Milo kan? Milo merupakan serbuk berperisa coklat dikeluarkan oleh Nestle yang kebiasaannya dicampur dengan susu dan air untuk dijadikan minuman. Produk yang menjadi minuman ikonik kegemaran di Malaysia ini sebenarnya diasaskan oleh Thomas Main, iaitu seorang ahli kimia di Australia pada tahun 1934. Beliau melancarkan produk tersebut di Sydney Royal Easter Show. Tidak lama selepas pelancarannya, Nestle kemudian mula mengembangkan pengeluaran tersebut di kilangnya yang terletak di Smithtown, New South Wales, Australia. Korang tahu tak, nama Milo sebenarnya diambil dari seorang atlet gusti legenda dari Greek yang bernama Milo of Croton yang terkenal dengan kekuatannya sesuai dengan produk Milo yang dihasilkan sebagai minuman tenaga sesuai untuk bersukan. Di antara semua susu aku sukanya Milo, iya. Karena aku gak suka susu Tenang. plain gitu. Air Bata. Milo. Bata. Fak tahu yakin mesti ramai di antara korang yang membesar dengan kasut bata ni kan? Walah, bukan hanya di Indonesia, Lagi-lagi di Malaysia di juga kalangan pelajar ternyata. sekolah. Disebabkan Bata. popularitinya, ramai yang menganggap kasut bata ini merupakan jenama tempatan. Tapi korang silap. Bata sebenarnya diasaskan oleh 3 orang adik-beradik, iaitu Anna Bata, Thomas Bata dan Batu Bata. Tersilap. Dan Antonin Bata di Republik Czech pada tahun 1894 dan pernah menjadi antara pengeluar kasut terbesar di Eropah pada tahun 1905. Nama Bata mula menjadi lebih terkenal ketika Perang Dunia Kedua apabila ramai tentera telah membuat tempahan kasut sehinggakan Bata terpaksa menambah kaki tangannya 10 kali ganda dari sebelumnya. Bata yang kini berpangkalan di Switzerland telah beroperasi di lebih 70 buah negara dengan lebih 5,000 cawangan termasuklah di Malaysia. Kalau korang nak tahu dengan lebih lanjut tentang sejarah penubuhan industri getah bata, korang boleh tengok video Faktau yang bertajuk Terbongkar Kenapa Kita Panggil Selipar Jepun di Malaysia. Faktau pasti 100% korang mesti terkejut. Pada tahun 1930-an di tanah Melayu atau Malaysia sudah mempunyai industri kilang yang menghasilkan kasut daripada getah. Contohnya seperti kilang I Batam. see, Bata. 5. Di Indonesia juga terkenal Kopiko. pas masih kecil. Kopiko. Kopiko yang sangat terkenal di Malaysia ini Oh, terkenal di merupakan Malaysia. sejenis gula-gula yang diperbuat daripada biji kopi yang sebenarnya telah diasaskan oleh Mayora Indah, iaitu sebuah syarikat makanan dan minuman dari Jakarta, Indonesia. Kalau korang nak tahu, nama Kopiko sebenarnya diambil daripada nama biji kopi Kupiko yang ditemui di Hawaii. Malah di dalam gula-gula ini juga mengandungi 20 hingga 25 mg kafein. Kebiasaannya secawan kopi mengandungi 100 mg kafein. Sebab tu Faktau suka makan gula-gula ni kalau mengantuk masa sekolah dulu. Jenama Kopiko ini boleh dipasarkan di lebih 80 buah negara di seluruh dunia. Malah gula-gula ini juga pernah dibawa oleh angkasawan ke stesen angkasa antarabangsa sebagai makanan sampingan. Kopiko,
Your Pocket Kopiko Coffee. terkenal sampai kemanapun. 4. Lanjut. Coki-coki. Nah, coki-coki. Sama seperti Kopiko, coki-coki juga merupakan antara snack yang sangat terkenal dan digemari rakyat Malaysia disebabkan terlalu lama berada dalam pasaran Malaysia. Coki-coki juga sering disalah anggap sebagai produk keluaran Malaysia. Tapi sebenarnya produk ini dihasilkan di Jakarta, Indonesia oleh Mayura Indah. Coki-coki diperbuat daripada coklat asli dicampur dengan enak, susu berkrim coki-coki. dan dihidangkan dalam bentuk seperti tiup agar mudah dimakan. Disebabkan kelazatannya dan harganya yang sangat murah, coklat ini sering menjadi pilihan rakyat Malaysia. Malah jenama ini pernah diiklankan dalam banyak cerita-cerita animasi terkenal di Malaysia seperti Termasuk? Bobo Boy Nah, Tak bosan-bosan. dan Upin dan Ipin. nah bener. Semua orang suka sama Tiga. coki-coki. Minyak angin cap kapak. Nah, Bila minyak sebut angin cap tentang minyak kapak. angin, mesti kepala korang terus terbayangkan minyak cap kapak kan? Disebabkan jenama cap kapak ini sudah sinonim dengan minyak angin di Malaysia, maka ramai yang menganggap minyak ini merupakan jenama tempatan. Minyak cap kapak ini sebenarnya diasaskan oleh Leung Yun Chi, iaitu seorang warga negara Cina yang telah berhijrah ke Singapura pada tahun 1928. Ketika di Singapura, beliau telah bertemu dengan seorang pakar perubatan dari Jerman, iaitu Dr. Schmidler, yang kemudian telah berkongsi resepi perubatan dengannya yang mampu untuk merawat pelbagai jenis penyakit. Dengan berbekalkan resepi yang dipelajarinya, beliau mula menghasilkan jenama minyak cap kapak yang kini mula menjadi peneraju I jenama see. bagi minyak perubatan di Asia. Tuh, siapa yang masih pakai sampai sekarang? 2. Oke. Kopi kapal api. Kopi kapal api. Sebenarnya jenama ini pada awalnya tidaklah begitu terkenal di Malaysia. Sehinggalah banyak iklannya yang kelakar dan menarik kerap muncul di kaca TV dengan tagline "Betul-betul kau". Mana kapal kau? Kapal? Memang kopi paling enak sih ya. Kopi kapal api, betul-betul kau. Disebabkan kekerapan iklan yang keluar, ramai yang menyangkakan bahawa produk ini merupakan produk keluaran Malaysia. Kopi kapal api, betul-betul kau. Oh, Kopi betul-betul kapal api kau. sebenarnya telah wujud sejak zaman pemerintahan Belanda di Indonesia lagi. Kopi ini diasaskan oleh Go So Lue, iaitu seorang warga negara Fujian dari China yang menetap di Indonesia pada tahun 1927. Pada awalnya, mereka mendirikan kilang kopi di Surabaya di bawah jenama serbuk kopi Hap Ho Jan dan dijual dari rumah ke rumah hanya dengan menaiki basikal. Namun pada tahun 1927, kopi ini telah dijenamakan semula kepada kopi kapal api kerana pada ketika itu, kapal api atau steamship dianggap sebagai pengangkutan air paling canggih di dunia. Kopi kapal api kini dipasarkan di bawah syarikat Santos Jaya Abadi. Memang kopi paling enak ya dari dulu. 1. Ubat batuk cap ibu dan anak. Nah, tuh. Tipulah kalau korang tak tahu jenama ni kan. Cabut lagi. Pas masih kecil ya. Batuk cap ibu dan anak ibu beri. Ubat batuk cap ibu dan anak atau nama lainnya Nim Jompe Pakwa merupakan ubat berperisa sirap madu yang sangat terkenal di Malaysia. Bertujuan untuk melegakan tekak ketika batuk dan selsema. Sebenarnya terdapat beberapa versi tentang sejarah ubat batuk ini dihasilkan. Tapi fakta ambil yang paling popular dikatakan suatu ketika dahulu pada tahun 1680 ketika zaman dinasti Qing, seorang komander bernama Zhou-Lan telah meminta bantuan seorang doktor yang bernama Dr. Ip Tin Si untuk merawat batuk ibunya yang berterusan. Dr. Ip kemudian telah mencipta satu ubat dengan campuran herba semula jadi dan madu untuk diberikan kepada ibunya. Dan apa yang mengejutkan, ubat itu berkesan dan ibunya kembali pulih. Kagum dengan keberkesanan ubat itu, Zhou-Lan kemudian telah membuka kilang untuk menghasilkan ubat tersebut secara besar-besaran bagi membantu mereka yang menghadapi penyakit yang sama. Kini produk ini telah pun mempunyai rangkaian jualan lebih daripada 20 buah negara. Iklannya bagus. Kamu monster.
Sebenarnya cerita tentang ubat batuk cak ibu dan anak ni panjang lagi. Fakta tak boleh cerita semua. Nanti video panjang sangat. Korang boleh google tentang sejarah ubat Jom Pakwa untuk mengetahui lebih lanjut. Thank you, Itu sajalah untuk video kali ini. Ada lagi ke produk yang ramai ingat dari Malaysia tapi sebenarnya bukan? Boleh komen di bawah. InsyaAllah nanti Fakta buat part 2. Jumpa lagi. Bye. Bye-bye, thank you Abang. Videonya selalu menginspirasi, informasinya lengkap banget, sejarahnya semua dibuat. Emang Abang Fakta ini best. Seneng nonton videonya pokoknya. Oke teman-teman, demikian video kita kali ini. Misalkan nanti ada request apalagi silahkan tulis aja di kolom komentar. Kalau nggak bisa kasih linknya di kolom komentar, kasih aja ke DM Instagram aku di @rizky ya. Aku akhiri dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Bye bye, see you next time, bye.